Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita kena ingat bahawa kita bertanggungjawab. Allah beri kita taklif. Bila kita kahwin, kita ada taklif. Taklif ni maksudnya tanggungjawab terhadap diri kita dan anak-anak kita. Terhadap guru-guru kita, untuk memastikan guru kita berfungsi untuk melahirkan anak-anak muda. Syubbanul yaumi rihanul ghadi. Anak-anak muda, pemuda hari ini yang akan menjadi pemimpin pada masa depan, yang berteraskan kepada 4 aspek untuk melahirkan manusia yang seimbang keutuhan kesejahteraan dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kita tidak mahu anak yang mempunyai ilmu yang tinggi tetapi tidak mempunyai rohani yang utuh. Akibatnya nanti kita akan melahirkan pemimpin masa depan yang korup, yang tak amanah, tak berintegriti dan tak empati terhadap orang miskin. Kita tak mahu begitu. Justru itu kita harus bergerak daripada hari ini untuk seia sekata kita berta'awun. Ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Kita bermuafakat bersatu untuk tolong menolong di antara ibu bapa dan guru-guru untuk memastikan anak-anak kita hadir untuk utlubul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu asas untuk melahirkan manusia yang nak selamat hidup di dunia dan di akhirat. Jangan kita ingat COVID ni sukar. COVID ni tak sukar, dia senang saja. Yang sukar dalam dunia ni kata Nabi SAW ialah kubur. Yang terlebih sukar ialah bekalan masuk kubur. Yang paling sukar kita sekarang ni adalah kita mesti bergerak bertindak untuk memastikan kita selamat di dalam kubur nanti. Asas keselamatan kita yang dalam kubur nanti, yang kekal kita lama di dalam tu sebelum dipertimbangkan untuk proses pemilihan dan pengawalan dan temuduga nak masuk syurga ataupun neraka nanti di hari akhirat ialah kubur tu. Kita hidup di dunia ni tak lama, 63 kali je sambut hari raya. Jadi jangan kita kelang kabut untuk bercakap, bertindak, untuk berfikir, mementingkan kehidupan kita sendiri dan keluarga kita sendiri saja. Tanpa kita memikirkan adakah kita sekarang ni bertindak selari dengan tuntutan syarak, selari dengan tuntutan perintah Tuhan yang menjadikan kita, yang mana Tuhan suruh kita menuntut ilmu itu wajib. Jangan kita waktu COVID ni kita suruh anak kita pergi kerja cari duit seperti mana yang berlaku di beberapa kawasan di Malaysia ni. Saya tahu sebab saya berada di Kementerian Pendidikan, 25% daripada murid sekolah sekarang ni sibuk untuk keluar rumah mencari kerja. Sedangkan mereka tak sibuk untuk waktu COVID ni, waktu di rumah tu hafal Quran, hafal ilmu. Bukan sekadar ibu bapa ada yang terkilaf di dalam menterjemahkan peranan masing-masing. Peranan cari duit adalah mak bapak. Peranan menuntut ilmu untuk masa depan adalah anak-anak. Kita mempunyai tanggungjawab. Kalau kita tak bertanggungjawab, nanti kita punya peranan kita telah silap. Kita telah banyak melakukan khilaf. Nanti anak kita tidak memanfaatkan usia mudanya. Sepatutnya dia dah strengthen dan wake up untuk find out the new knowledge, the empirical knowledge for their future, untuk masa depan dia. Batu Umar Al-Khattab kata, kita kena adil terhadap anak kita. Anak kita time remaja sebelum 24 tahun, kena bagi dia peluang menuntut ilmu sampai dapat segulung ijazah. Before 24 years old. Before 24 years old, all the young age, all the youngsters have to perform their knowledge to strengthen up their accreditation of knowledge. Minimum dapat 1 diploma, alhamdulillah. Ingat, sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Tetapi hari ini banyak dalam kalangan murid tingkatan 5 telah tak terpimpin dari segi kendiri dia. Dia dah tak kenal diri dia, apa yang sepatutnya dia buat. Natijah daripada ibu bapa yang lupa apa sebenarnya yang sepatutnya mereka buat terhadap anak-anak mereka. Akibatnya murid-murid tidak terpimpin untuk mencari ruang dan peluang untuk membina repo dengan guru kaunseling, untuk bercerita dengan guru kaunseling di sekolah apa masalah mereka,
Kerajaan dah buat arahan saringan minda sihat wajib laksana pada 18 Mac 2020 sehinggalah 31 Ogos 2021. Mesti buat maklumat berapa ramai murid yang tak ada komputer, berapa ramai murid yang ada masalah kesihatan, berapa ramai murid yang perlukan bantuan peranti untuk teknologi digital, line telefon. Kena bagi tahu kepada guru kaunseling, kena bagi tahu kepada guru hal ehwal murid, kena bagi tahu sampai pengetua tahu, sampai PIBG tahu. Baru kita dapat membantu, membela anak-anak kita. Itu tanggungjawab kita orang tua, orang dewasa. Murid-murid tu dia tak matang. Dia perlukan peluang untuk belajar berterusan pada zaman COVID sekarang. Tapi masalahnya tak ramai ibu bapa yang cakna, yang faham tentang apa yang perlu mereka buat. Mereka menunggu-nunggu apa yang perlu pemimpin setempat mereka buat, cikgu mereka buat. Dan akibatnya hari ini saya datang untuk memberitahu hakikat bahawasanya tanggungjawab kita adalah untuk memberikan pendidikan, kebajikan dan keselamatan kepada anak-anak kita. Kerana itu tanggungjawab kita guru-guru dan ibu bapa, orang dewasa seluruh negara. Kerana dia telah disebut di dalam perundangan negara kita. Dia telah disebut oleh Pendeta Zaabar, tokoh pemimpin ulung bangsa kita yang telah menegaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan merujuk kepada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Hei manusia yang nak selamat, tuntutlah ilmu daripada dalam buayan sehingga ke liang lahat. Dalam konteks pendidikan kerjaya dunia, orang yang berumur 24 tahun ke bawah mesti kita ingatkan dia supaya kukuhkan kecapaian ilmu diri mereka. Sebelum mereka berdiri teguh untuk menjadi usahawan yang hebat, guru yang hebat, doktor yang hebat, teknokrat yang hebat, jurutera yang hebat, arkitek yang hebat, tentera yang hebat dan seumpamanya. Dan kita kena ingat bahawa kita orang dewasa, kita kena hafal visi dan misi Kementerian Pendidikan negara kita. Jangan kita memandai-mandai seolah-olah kita lebih pandai daripada cikgu sekolah yang membentuk dasar visi dan misi kebangsaan negara kita. Orang yang membentuk visi misi kebangsaan Kementerian Pendidikan Malaysia ni bukan seorang. Beratus orang guru telah berkumpul di Kementerian Pendidikan, bermusyawarat untuk melahirkan terma visi ni yang telah disebut oleh pemimpin negara kita, berbunyi pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Ingat, syubbanul yaumi rihanul ghadi. Pemudi pada hari ini akan menjadi pemimpin pada hari esok hari. Kita kena respect dengan anak muda pada hari ini, betapa mereka adalah jauh lebih hebat daripada kita kelak. Sebab masa kita muda, kita tak mengalami COVID, kita tak mengalami kesengsaraan, hidup terkawal, terpenjara di rumah seperti mereka. Kita kena jadi orang tua yang empati. Kita tak boleh bersikap, oh syok sendiri, anak ni kena buat tu, kena buat ni, pergi kerja dan sebagainya. Biar mereka terdedah kepada mara bahaya. Tidak. Ini bukan saya cakap kosong. Ini saya nampak daripada apa yang berlaku secara helikopter view di banyak tempat, di bandar-bandar besar yang saya pergi, saya tengok. Saya pada majlis kaunselor negara yang melapor kepada saya dan saya buat sesi kaunseling setiap hari dengan pelbagai pihak, pemimpin setempat dan sebagainya. Saya nampak ada orang yang telah diberikan oleh pemimpin setempat peranti dan line telefon tapi anak dia disuruh pergi kerja. Ini berlaku di bandar-bandar. Kononnya untuk mencari rezeki, bawa motor ke sana ke sini. Pelbagai syarikat Foodpanda dan Grab dan sebagainya. Anak muda, kesian. Kenapa jadi begitu? Kerana kita sebenarnya telah melihat banyak dalam kalangan rakyat kita, orang-orang dewasa umur 40 sehingga 60 ni, tidak empati terhadap orang muda. Di samping itu, banyak yang berlaku dalam semasa pandemik, tempoh PKP ni. Ramai rakyat kita juga yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan akhirnya tajam fikiran dia untuk menterjemahkan peranan mereka. Berdosa kita semasa BDR, kita bekerja dari rumah, kita
kalangan guru keluar daripada lokasi lebih daripada 25 km tanpa kebenaran pengetua kita. Tak boleh. Kita semasa kerja di rumah, kita kena duduk di kawasan sekitar dekat sekolah kita, kena duduk di rumah sentiasa alert, buka tablet kita. Waktu kerja, kita kena smart, letak name tag, duduk kat rumah, sentiasa waspada terhadap tugas kita untuk melaksanakan PDPR. Salah kalau kita tidak berada di lokasi rumah untuk menguruskan perkhidmatan keguruan kita. Dan begitulah juga dengan ibu bapa, salah kalau kita tidak menjadi in loco parentis kalau bagi guru di sekolah, tetapi keibubapaan di rumah masing-masing tidak memastikan anak-anak dalam keadaan ringan-ringan dan selamat, jauh daripada hiruk pikuk dan konflik ibu bapa, supaya anak tu dapat suasana belajar yang tenang. Orang kaunseling kata terapeutik. Misi, melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara kita. Apa aspirasinya? Pertama, kita wajib untuk menjadikan anak-anak kita berpengetahuan ataupun berilmu pengetahuan. Anak-anak, para guru yang saya kasih sekalian, para ibu bapa yang budiman, cabaran kita sebagai ibu bapa di rumah, sebagai guru-guru di sekolah, yang pertama, kita kena bertanggungjawab, bersabar, berfikir, berusaha untuk memastikan anak-anak muda kita yang khususnya yang berumur bawah 24 tahun di seluruh negara, dalam konteks sekolah adalah untuk anak-anak yang akan menghadapi sijil pelajaran Malaysia dan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM, supaya mereka ni ada ruang belajar yang terpimpin. Untuk pertama, mereka menjadi orang yang berilmu. Ilmu apa? Duniawi dan ukhrawi. Dunia, jambatan akhirat. Untuk menjadi orang yang berilmu, kita kena ada ilmu untuk belajar. Orang putih kata learning how to learn. Dalam Islam misalnya, style belajar ni yang pertama kena diam. Tolong catat. Pertama diam. Yang kedua dengar. Yang ketiga fahamkan. Yang keempat amalkan. Yang kelima sebarkan. Dalam konteks learning how to learn, Kementerian Pendidikan Malaysia pula, yang pertama search, cari ilmu. Cari di mana? PDPR. Semasa melakukan secara online di Adam Talian, semasa tempoh PKP, khususnya pada anak-anak tingkatan 1, 2, 3, 4, 5, kita kena mencari guru, mencari peluang untuk belajar, untuk bertanya, untuk membaca bersama dengan rakan sebaya dan guru-guru kita, khususnya ketika kita secara bersemuka di dalam talian tu. Ada dia punya etika dia. Bila kita belajar di dalam talian, kita kena buka komputer, kita kena tengok guru kita, dan kita kena ambil kesempatan bismillahirrahmanirrahim, tanya cikgu kita, cikgu apa maksud kebaran kalian punya teori ni? Kenapa dia jadi A campur B dia jadi F? Kenapa F campur C dia jadi E? Kenapa cikgu? Ada formula dia. Ada dia punya jalan penyelesaian dia. Kita kena cakap dengan anak kita, kena berani bertanya. Yang kedua adalah pertama berilmu. Yang kedua mempunyai daya kepimpinan. Pandai dia memimpin. Ya, pandai dia memimpin. Secara kena belajar apa itu ciri-ciri pemimpin sebagai seorang anak muda. Mesti berilmu syarat dia. Yang kedua mesti beritqan, berkeyakinan. Yang ketiga mesti dobit, kuat ingatan. Yang keempat mesti istiqamah, mesti perform, mesti fokus. Yang kelima kena jauhi daripada kejanggalan. Yang keenam mesti smart, mesti kemas, jaga penampilan. Kalau dalam kepimpinan psikologi dunia, pertama ada ciri demokratik. Yang kedua ada ciri memimpin secara authoritarian. Yang ketiga ada ciri pemimpin secara benevolent autokratik. Yang keempat ada ciri laissez-faire. Yang kelima ada ciri country club contohnya. Kena baca, kena belajar.
Doktor, apa pentingnya kepimpinan terhadap suasana wukah sekarang? Wukah ke tak wukah ke, kita tetap hamba Tuhan. Semayang tetap semayang, belajar tetap semayang. Siapa suruh? Tuhan yang suruh. Ayat pertama diturunkan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah suruh kita membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut nama Tuhan sebelum nak belajar tu, Bismillahirrahmanirrahim, baru dapat pahala. Kita tak boleh membujur lalu melintang patah. Untung sabut timbul, untung batu tenggelam. Tak boleh. Kita tak boleh memandai-mandai menyatakan, oh, tak boleh nak ambil vaksin ni akan menjadikan kita moron, ketinggalan. Tak boleh. Kita kena ada ilmu. Apa yang dipimpin, apa yang disuruh oleh Ati'ullah wa Ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tuhan kata dalam Al-Quran, kita kena ikut perintah Allah, perintah Rasul, pada perintah pemimpin-pemimpin kita. Sebagai guru, kita kena loyal terhadap menteri pendidikan kita. Kalau Menteri Pendidikan kata kena menyiapkan ABM, alat bantu mengajar yang sistematik semasa PDPR, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bukan sekadar ada alat saja, mesti ada elemen-elemen yang menarik. Mesti ada macam PowerPoint yang saya tunjuk ni, warna-warni, bergerak-gerak. Barulah murid tu terangsang dan seronok. Manakala ibu bapa pula, guru-guru kena telefon dia, kena tanya dia berapa orang yang ada masalah ni, yang tak ada, yang ada masalah lain dan sebagainya. Banyak cikgu sekarang buat program dalam talian dan di luar talian. Program offsite tak buat. Mesti buat program offsite, merancang program di kawasan setempat murid. Mesti berkorban macam polis. Bukannya kita berpusatkan sekolah saja. Kita boleh merancang di tempat tinggal mereka, anak-anak tu di rumah. Barulah kita kelihatan guru yang macam pahlawan. Merancang program di balai raya. Tak dapat semua murid, dapat sebahagian murid daripada kawasan situ, kita angkat tangan bersyukur. Mesti ada jaringan jalinan dengan pusat penempatan masyarakat, ketua JKKK kampung, exco pendidikan, pejabat pelajaran daerah, pejabat pelajaran negeri. Haram ke kita buat macam tu? Tidak, itu dah disebut oleh kerajaan, boleh buat. Tapi mestilah ada SOP. Kalau tak ada SOP, kita tak boleh laksanakan. Dan harapan kita adalah untuk mencapai aspirasi pendidikan kebangsaan kita. Yang kedua, berkepimpinan. Yang ketiga, berkemahiran komunikasi, berkemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Barulah kita dapat melahirkan generasi muda yang kebat dengan kemahiran berfikir aras tinggi. Dia ada 6 domain. Yang pertama, ajar murid macam mana nak remember, mengingat. Yang kedua, ajar murid macam mana nak understand. Kita sebut VUCA pun tak betul, macam mana kita nak sebut kepada murid kita? Sebab kita tak membaca, kita ketinggalan. Kita rasa kita duduk di Juasir, oh kita tak perlu maklumat macam mana apa yang berlaku di Putrajaya atau Kuala Lumpur. Walhal lelaki yang hebat yang mengurus tadbir, panduan, pembacaan, ulung bagi bahasa Melayu, pelita bahasa, ia adalah Pendeta Zaabar, orang Juasir. Ada banyak negeri-negeri di dalam Malaysia ni, kawasan pedalaman, dia punya kualiti pendidikan digital dia lebih daripada murid-murid dan guru-guru yang berada di daerah Petaling Jaya. Sebenarnya kita berada di Semenanjung, tak ada sebab kita tak boleh jadi champion dalam konteks kepimpinan pendidikan, kebitaraan pendidikan negara kita. Sebab tu kita kena ada wisdom. Kita menguasai persekitaran, bukan persekitaran menguasai kita. Ingat tu. Yang ketiga tu apa tadi? Berkepimpinan. Yang seterusnya adalah berfikir, kemahiran berfikir. Kebat. Understanding. Kita kena belajar macam mana nak memahami sesuatu. Yang ketiga adalah analyzing, menganalisis. Kita kena ajar murid kita bagaimana nak menganalisis pembelajaran di dalam suasana normal baru sekarang ni. Kita menganalisis menggunakan online, kaedah komunikasi di dalam WhatsApp, di dalam Telegram. Lagi cepat kita pandai. Kita boleh belajar matematik dengan menggunakan online ni, lagi cepat kita pandai. Sebab segala maklumat di dalam talian. Masalah sekarang ni, kita belum lagi berfikiran terbuka untuk menguasai persekitaran kita.
Kalau ada di kalangan kita yang boleh menyatakan, oh orang di Ipoh sekarang ni ada sekolah tu, dia cikgu dia boleh menguasai panduan bagaimana menggunakan teknologi digital dengan hebat sehingga murid dia semua dapat ready menghadapi peperiksaan SPM dengan hebat. Jawapan dia memang ya. Dalam SPM, kita sekarang ni dalam sebulan ni kita kena strengthen up. Kita kena pastikan semua murid SMK Juasih ada bahan soalan-soalan latihan SPM, semua orang minimum mesti ada 3. Ni ibu bapa kena pastikan. Soalan-soalan latihan SPM macam real SPM bagi tahun 2021, saya nak pastikan setiap murid SMK Juasih paling kurang seorang ada 3 soalan sampel untuk setiap subjek tu. Habis tu doktor, kalau satu orang tu kalau ada 3, kalau lebih banyak macam mana? Lagi bagus. Kalau satu murid, dia ada sampel soalan latihan kendiri untuk menjawab peperiksaan SPM, dalam masa sebulan ni semua orang ada alat, apa yang dipanggil alat bahan, sources, untuk mengumpul jawapan dan latihan bahan-bahan pelatihan tu lebih daripada 3 soalan, sampaikan dia punya perbankan soalan-soalan SPM tu lebih daripada 10 bagi setiap subjek. Murid tu kita bagi dia stimulus, rangsangan. Adik, murid-murid semua buat benda tu setiap hari. Kita akan dapatlah straight A SPM SMK Juasih. Tapi sekarang ni yang kita sedang mencabar juga, kita juga dalam masa yang sama nak pastikan semua anak-anak kita dapat join pembelajaran dalam talian. Pembelajaran dalam talian tu cabaran dia lain pula. Contohnya pagi ni, baru ada 83 orang. Walhal guru kita ada berapa orang semua? Ibu bapa kita ada berapa orang semua? Murid kita ada berapa orang semua? Ini kelemahan dari segi advertisement. Pengiklanan program kita lemah. Kenapa lemah? Kita tak buat secara bersungguh-sungguh. Weak, lemah. Jadi kita kena mengisafi strategi kita ni, bukannya kita kata kita tak boleh buat. Memang kita boleh buat. Kita punya strategi, kita lebih bersifat introvert. Kita tengok sekolah kita saja. Cuba fikir besar. Kita kena berjiwa besar. Kita kena kontrol kita punya keupayaan murid kita ni sampai dia bersifat global, bertahap antarabangsa. Jangan kita tengok sekolah kita aja. Nanti budak kita jiwa dia kerdil. Inilah jadi dia. Hari ni ada 83 orang je. Patutnya kita punya penyiaran program ni mestilah mencapai sasaran paling kurang 80%. Tak boleh buat kenapa? Sebab kita punya advertisement kita hanya berapa orang guru je yang terlibat. Masing-masing introvert ataupun masing-masing berfokus kepada preparation untuk perkara lain. Sebab tu kita kena hidup dalam keadaan realiti bahawa kita sekarang lemah kerana kita ada kekangan. Patutnya ada seorang atau 2 fokus. Okey, aku nak program bersama dengan Dr. Ahmad Kamal hari ni mesti advertise cecah semua sekolah, semua murid. Pastikan semua orang dapat. Lepas tu ada sistem respon. Dia dah dapat atau belum? Bukannya tembak macam tu aja, lepas tu ada berapa orang yang pekerat je join. Lepas tu kita tak dapat strengthen kita punya statistik kita. Lepas tu kita tak dapat impak yang positif. Akhirnya saya nak 82 orang yang hadir ni, apa yang saya cakap ni nanti videokan and then sebarkan kepada semua murid. Semua murid-murid form 5 mereka boleh tengok dan pastikan mereka dengar apa yang saya cakap. Kalau tak macam membujur lalu melintang patah, macam untung sabut timbul untung batu tenggelam je lah, macam tu je lah. Ya, macam hangat-hangat ti ayam je lah apa kita buat ni. Okey, sebab tu kita tak dapat wake up. Kita tak dapat kekuatan. Sebab kita punya strategi persekitaran menguasai kita, bukan kita menguasai persekitaran. Kita punya plan taktikal untuk mantapkan pelbagai-bagai domain pengurusan kita. Kita tak delegate kepada orang-orang tertentu. So ini poin saya yang sangat penting yang saya nak cikgu-cikgu ambil perhatian. Lepas ni saya harap saya dapat maklumat semua murid memang dah dengar, dah sampai apa yang saya cakap. Boleh Cikgu Luqman Boleh? InsyaAllah. Saya nak pastikan benda tu sampai. Yang keempat. Okey. Yang keempat ialah aspirasi pendidikan kebangsaan kita. Kita kena set mindset kita, semua guru mesti pastikan semua murid
berupaya minimum boleh cakap 2 bahasa. Bahasa Melayu, bahasa Tamil. Ataupun bahasa Melayu, bahasa Cantonese. Ataupun bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Pada masa dulu ada satu Perdana Menteri Malaysia nama dia Tun Abdullah Ahmad Badawi. Dia nak guru-guru kita transform murid kita bersifat ensiklopedik. Ensiklopedik ni dia mestilah harapan dia murid-murid Malaysia ni dia kalau boleh dapat berbahasa 3 bahasa minimum. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Tamil. It's very good. Macam tu. Okay? Kita kena ada strategi begitu. Dan tugas kita yang paling besar yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua guru, kepada semua ibu bapa ialah konsep dakwah. Balighu anni walau ayah. Sampaikan misi dan visi kerajaan ni, aspirasi pendidikan kerajaan kita ni, negara kita ni mesti sampai ke dalam hati nurani anak-anak kita tu from the day to the day, again and again and again and again and again and again. Kita sentiasa. Kita kena ada sifat begitu. Kena ada ketabahan. Jangan cepat judgement anak-anak kita. Kita adalah pejuang. Guru ni adalah pejuang. Pemimpin, pelindung. Guru. Ibu bapa adalah pahlawan. Adalah harapan. Adalah pelindung anak-anak. Sebab tu ibu bapa di rumah, dia betul-betul original ibu bapa. Tapi di sekolah, dalam undang-undang negara kita, dia disebut in loco parentis. Dia adalah ibarat ibu bapa di sekolah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, please. Mulai daripada ni, tolonglah jangan mensia-siakan masa kita. Bila kerja dekat rumah, cikgu-cikgu, kerjalah bersungguh-sungguh. Time kerja, tolonglah setia dengan pengetua kita, ya, duduk di rumah, pakai kemas-kemas, pakai name tag, duduk dekat tempat tertentu, buat kerja betul-betul, dorong murid-murid, buat kajian, berapa orang murid yang mak bapak dia bercerai semasa PKP, berapa orang murid yang yang tak ada peranti, berapa orang murid yang sedang tak sihat sekarang, ada buat ke? Bila ada buat, bagilah kepada pengetua. Kita ni untuk membuat satu persembahan keguruan yang hebat, kita kena amalkan budaya mengkaji dan melaporkan hasil kajian kita kepada pengetua kita. Kita kena tolong sekolah kita untuk menjadi sekolah yang hebat, persis nama besar yang ada pada pendeta Zahaba kita. Jadi dengan adanya pertemuan kita pada hari ini, alang-alang mandi biar basah. Alang-alang kita bersama, biar kita betul-betul meresahkan pemikiran dan perasaan kita supaya mencegah daripada berlakunya apa yang seperti berlaku sekarang. Yakni kita tidak betul-betul bersungguh-sungguh untuk membicarakan apa yang sedang berlaku di sekolah kita. Kita kena jauhi daripada hanyut dengan BDR, bekerja dari rumah, bertukar menjadi berehat di rumah ataupun beriadah di rumah. Kita kena ada BDR, berdisiplin di rumah. Kita kena ada BDR, bersolat di rumah. Kita kena ada BDR, berzikir di rumah, jemput rezeki, fazakir in nafa'ati zikra. Teruskan, kukuhkan hubungan dengan rumah, dengan ibadah-ibadat solat berjemaah, dengan mengaji secara berjemaah, dengan rapatkan perasaan hati nurani dengan Allah di rumah. Jangan marah-marah. Ada style macam mana nak kejutkan anak. Nak kejutkan anak tak cukup dengan berkali-kali. Kejutkan anak, ikutlah sunnah Nabi SAW. 3 kali kejutkan dia sungguh-sungguh. Lepas tu senyap. Yuhibbus salam fal yazimu bis samra. Jika nak selamat, diam. Jangan terjerit-jerit kat rumah. Bila terjerit-jerit kat rumah, anak akan emotional breakdown. Emosi dia akan rosak. Habis tu doktor nak buat macam mana? Bacalah surah Ibrahim ayat 40. Surah Ibrahim ayat 40 tu zikir, amalkan. Rabbij'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Tolong catat Cikgu Luqman. Surah Ibrahim ayat 40. Cikgu Luqman dah kahwin ke belum? Saya dah. Surah Luqman ayat 40, catat. Okey, bagi tahu dengan kawan-kawan. Zikir sentiasa, nanti anak tu akan menjadi pendiri solat. Akan menjadi seorang anak yang taat. Habis kepada suami macam mana pula doktor?
kepada suami, bacalah surah Ibrahim ayat 41. Kepada suami, kepada ibu bapa, kepada semua jiran tetangga kita, kita kena zikir juga untuk mereka. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Baca sentiasa. Lepas tu doktor, kalau anak saya ni memang betul-betul tak fokus kepada belajar, macam mana doktor? Degil kepiak betul ni. Okey, tolong catat baik-baik apa saya cakap. Baca surah Al-Fatihah 33 kali. Ini jangan cerita dengan orang lain. Ini khusus untuk cikgu-cikgu dan ibu bapa di SMK Juasih je. Okey. Kalau kita nak selamat, nak serenang hati, nak tenang, baca surah Al-Fatihah, sedekah kepada anak kita, doakan 33 kali baca. Satu hari 33 kali. Okey, baca. Habis itu doktor, kalau kita buat again and again and again and again, macam mana? It is much better. Lebih bagus lah. Tapi satu hari 33 kali cukup. Doktor, letih tak kalau saya nak buat macam tu? Memanglah letih. Mana ada bondo-bondo baik yang kita buat kat dunia ni yang tak letih. Letih. Semua bondo bermula dengan letih. Innamal usri yusra. Sesungguhnya setiap apa yang kita buat ni memang sebenarnya letih. Penat. Tired. Sebab tu Allah yarham pendeta, Allah yarham Profesor Diraja Ungku Aziz. Dia apa dia cakap? Dia cakap apa? Dia cakap kalau kita nak jadi orang yang berjaya dalam pengajian, hendaklah bersedia untuk merasai peritnya punggung. Punggung kita ni kena sakit. Sebab kita duduk bertimpuh untuk belajar. Ada satu lelaki tu tuan-tuan, nama dia ialah Ibnu Sina. Ibnu Sina ni Allah bagi dia banyak murid. Ya, ingat ni cikgu semua. Cikgu Lokman, semua kena ingat ya, cikgu SMK Juasih. Apa yang berlaku kepada kamu semua di SMK Juasih, semua rezeki daripada Allah. Kalau kamu semua ada murid yang baik, bersyukurlah. Ada satu hari nama dia Ibnu Sina, dia ada seorang murid yang sangat setia dengan dia. Dia cakap, murid dia cakap dalam satu tulisan anak murid dia, Ibnu Sina ni dia punya rajin mengajar anak-anak murid dia. Sampaikan dia nak baring sekejap di dalam surau pun, dia akan baring, dia letak kepala dia di atas buah kelapa. Ataupun apa saja benda-benda yang bulat, dia akan letak kat kepala dia. Supaya bila dia terlena, dia akan terjaga. Nampak tak betapa dahsyatnya para alim kita, guru-guru kita pada zaman dulu, di waktu tak ada iPhone, tak ada internet, tak ada buku-buku digital macam kita sekarang. Habis tu apa kaitannya dengan sekarang ni doktor? Sekarang ni kita kena mempunyai sifat yang begitu, mempunyai sifat yang ihsan, yang mempunyai sifat yang bersungguh-sungguh. Kalau tak ada kesungguhan, kalau tak ada disiplin, memang kita takkan transform murid kita. Ingatlah bahawa banyak budak jadi hebat dia sebabkan sentuhan guru-guru dia. Walaupun mak bapak dia kerja sebagai pemandu teksi, sebagai security guard, tapi kuasa guru yang berjaya jentik semangat dan iman anak-anak murid dia, hanya Allah yang tahu betapa kesan dia. Semasa pandemik COVID ni, kalau cikgu mempunyai satu doa yang hebat, bukan sekadar dia melaksanakan pengajaran, tapi dia melaksanakan hubungan iman dan amal. Dia bangun malam. Siapa suruh bangun malam? Allah suruh. Dalam surah Al-Muzammil ayat 6. Cikgu Lokman tolong catat. Lepas ni saya nak Cikgu Lokman bagi catatan apa yang saya cakap ni kepada pengetua dan juga kepada semua penolong kanan 1, 2, 3, 4 kat sekolah. Buat minit curai. Apa yang saya cakap ni adalah satu pengetahuan yang sangat penting untuk dipanjangkan kepada guru-guru dan ibu bapa. Surah Muzammil ayat 6, apa Tuhan cakap? Kita kena bangun malam untuk melaksanakan Qiyamul Lail. Apa itu Qiyamul Lail? Kita beribadat. Apa itu ibadat? Kita solat, sunat taubat, tahajud, hajat. Lepas tu kita berdoa kepada Tuhan. Kalau handal lagi mengaji Quran dan baca tafsirnya, lepas tu kita angkat tangan menadah pada Tuhan, minta Tuhan tolong. Kita sebut satu persatu apa yang kita nak. Ya Allah, ya Tuhanku, pilihlah semua murid-muridku ya Allah di sekolah menengah kebangsaan Juasih tingkatan 5 ni ya Allah.
untuk mudah hidup mereka untuk bersama denganku melaksanakan PDPR. Memang dia orang akan datang. Al-yakinu la yudaru bisyakin. Keyakinan takkan dapat diatasi oleh perasaan ragu-ragu. Yang lain tu semua alasan. Faham tak? Alasan sebab apa? Kita belum cuba lagi. Kita selagi kita tak dapat 100%, maknanya kita punya strategi jihad kita tu tak sampai lagi. Bila dah sampai 100% kehadiran PDPR Tingkatan 5, akan ada cerita yang nombor 2, yakni berapa kita akan dapat straight A semasa SPM tahun ni. Itu jawapan dia adalah yang saya cakap awal tadi, iaitu pastikan semua ada SST, Smart Study Team. Dalam Smart Study Team ni, Cikgu Lokman, mesti setiap murid tu pastikan paling kurang 3 soalan-soalan latih tubi setiap subjek SPM. Habis tu doktor, kalau saya dapat bagi murid saya ni sampai 10 sampel soalan latihan kendiri SPM, macam mana doktor setiap subjek? Jawapan dia macam ni lah, nampak tak? Jawapan dia unbelievable, superb. I really appreciate and respect you if you can do it. Is it the responsibility of the school counselor or the subject matters of SPM itself? Adakah ia hanya menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran tingkatan 5? No. Semua guru dan PIBG wajib pastikan semua murid tingkatan 5 SMK Juruasir, saya nak semua orang ada benda yang saya cakap tadi. Dia bukan tanggungjawab guru mata pelajaran. Dia bukan tanggungjawab guru kaunseling. Dia tanggungjawab kita semua untuk pastikan benda tu berlaku. Dalam konteks kepimpinan, orang yang akan pantau benda ni adalah penolong kanan pentadbiran atau kurikulum, yakni Cikgu Azura. Itu tugas dia. Pastikan benda tu boleh berlaku. Kalau tak berlaku, maknanya cikgu tak dapat melaksanakan apa yang saya harapkan. Okey? Kalau tak percaya, cikgu buat. Kalau cikgu buat, cikgu akan berjaya. Sebab saya dapat ilmu tu daripada Kementerian Pendidikan melalui pasukan SST. Okey. Kemudian, untuk menjadi ibu bapa yang hebat, untuk menjadi guru yang hebat dalam suasana buka ni, bacalah ilmu-ilmu yang saya sebut ni. Sosiologi adalah ilmu, tokoh dia dalam negara, nama dia ialah Profesor Datin Dr. Sharifah binti Muhammad Noor. Antaranya lah. Antara lain adalah Profesor T. Marimutu. Antaranya lah. Ahli sosiologi ni ialah ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia di dalam sesebuah masyarakat. Antropologi pula ialah ilmu yang berkaitan dengan sejarah pembinaan tamadun sesebuah negara bangsa. Okey, tolong ni apa tu? Antropologi adalah ilmu yang berkaitan dengan sejarah pembinaan tamadun sesebuah negara bangsa. Di Malaysia ni yang terkenal antaranya adalah Profesor Muhammad bin Abu Bakar. Dan yang ketiga adalah ilmu kaunseling. Ilmu kaunseling adalah proses komunikasi perorangan di antara seorang pengamal kaunseling dengan kliennya dan juga respondennya untuk mendapat celik akal di dalam bidang bakat, karakter, kerjaya, personality dan juga efikasi diri untuk mendapat celik akal. Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia di dalam psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Dalam psikologi ada lebih 100 cabang. Ada psikologi kanak-kanak, ada psikologi orang dewasa, ada psikologi kejururawatan, psikologi industri dan banyak lagi. Ada 100 cabang. Banyak orang cakap psikologi. Dia tu psikologi dia tinggi lah. Macam tu. Manakala psikoterapi adalah ilmu yang berkaitan dengan rawatan tingkah laku. Manakala psikiatris adalah ilmu yang berkaitan dengan kepakaran seseorang personalia untuk memberikan bantuan perawatan kepada kalangan kliennya yang mengalami masalah kemurungan yang tinggi, kebimbangan yang tinggi sehingga dia tidak dapat mengawal perasaan dan tingkah laku dia. So dia adalah ahli psikiatris. Ahli psikiatris dia boleh jadi kaunselor, dia boleh jadi psikoterapi. Tapi ahli kaunseling dan psikologi dan psikoterapi dia tak boleh jadi ahli psikiatris. Kalau ada anak-anak cikgu nanti yang
ibu bapa yang anak-anak nak jadi pakar sekretari, itu memang hebat ya. Banyak berada di pusat-pusat perubatan di seluruh Malaysia atau di seluruh dunia. Manakala bimbingan pula adalah ilmu yang berkaitan dengan proses konsultasi dan juga bimbingan ada memberi panduan tunjuk pandu oleh seorang yang berkepakaran dan lebih matang terhadap klien dan respondennya untuk membincangkan sesuatu bagi mendapatkan panduan dan kejelasan berhubung dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan keperluan klien atau responden tu. Contohnya bimbingan untuk membuat keputusan, kemahiran untuk bimbingan untuk mendapat panduan berfikir kreatif dan kritis, itu bimbingan. Dan semua ni adalah merupakan perkara yang akan menjadikan cikgu-cikgu dan ibu bapa sebagai seorang manusia yang sabar, yang peka terhadap orang lain, yang respect kepada orang lain, yang ada sifat caring, understanding, trustworthy, positive thinking, passion, listening, empathy dan respect other people. Okay, akan ada hormat kepada orang lain. Dan stay focus, never give up, push your limits dan victory together. Cuba cikgu ikut saya. Ibu bapa semua ikut saya. Ini adalah teknik semasa kita nak melakukan aktiviti di dalam talian. Cikgu ikut saya. Stay focus. Okay, buat macam ni. Stay focus. Never give up. Okay. Push your limits. Okay, cikgu buat macam ni dengan anak murid cikgu nanti ya. Dan victory together. Jadi stay fokus ni sangat penting ibu bapa sekalian ya. Kalau kita nak berjaya di dalam kerjaya kita, di dalam ibadat kita, kita kena fokus. Rahsia fokus ni Nabi SAW ajar kita melalui falsafah dia, anta'budullah ka'annaka takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kita buat sesuatu perkara, insya-Allah kita akan sukses bila kita yakin bahawa di hadapan kita tu kita bayangkan seolah-olah kita nampak Tuhan di depan kita. Fa'ilam takun tarahu. Jika ibu bapa tak dapat rasa di depan ibu bapa ada Tuhan yang melihat ibu bapa, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Tuhan melihat ibu bapa semua, anda semua, walau di mana saja kita berada. Habis tu doktor, kalau macam tu kenapa apa rahsianya kita dapat merasakan Tuhan tu, kita dapat tengok dia di depan kita? Supaya kita dekat rumah tak marah-marah, supaya kita tidak mengharapkan manusia tolong kita, supaya kita tidak terkilaf di dalam membuat keputusan. Kita untuk berjaya, bila kita jumpa dengan guru-guru, dengan jiran tetangga, dengan pemimpin kita, nak mengadu pada dia, kita perlukan bantuan makan, minum, tempat tinggal, kewangan, elektrik, air dan sebagainya. Sebelum kita pergi mengadu tu, malam tadi atau malam-malam seminggu malam yang sebelum kita jumpa tu, kita dah bangun solat malam, solat hajat. Kita minta betul-betul sambil menangis, minta dengan Tuhan. Sebab yang pegang kunci hati manusia, bukannya manusia tu sendiri, tapi Tuhan. Sebab tu kita kena minta dengan Tuhan. Dan jangan takut kepada consultation dan juga decision daripada manusia. Allah kata dalam Quran, jangan kita bergantung kepada kuasa ataupun pemberian ataupun sokongan daripada manusia. Itu semua hamba kata Tuhan. Wala yahsyaunas yahsyauni. Minta kat aku je. Minta dengan aku je. Zaman sekarang COVID ni, kita memanglah pakai mask ni semua ni. Ini usaha kita pakai mask. Tapi ada juga orang pakai mask 24 jam kena juga COVID. Dia masuk kat mana? Telinga ke? Mata ke? Apa? Kita pun tak tahu. Ramai bagi tahu dengan saya, kawan saya doktor-doktor. Dia orang punya kawan pun kena. Bukan main sanitize lagi diri dia orang. Tapi kena juga. Apa maksudnya? Maksudnya, apa yang berlaku pada kita tu atas kehendak Tuhan. Jadi kita sentiasa doa dengan Tuhan selepas kita berusaha menutup muka kita, penjarakan sosial, sanitizing badan kita dengan tangan-tangan kita dengan ubat-ubatan dan cucian-cucian yang positif, yang sihat. Tapi kita kena minta dengan Tuhan, insya-Allah selamat. Never give up, man jadda wajada. Siapa usaha sungguh-sungguh barulah dapat. Ini usaha harap macam hangat-hangat di ayam je. Mana boleh. Kita nak buat sesuatu, bukan kita buat seorang-seorang. Kita kenalah bagi kita punya cikgu-cikgu muda kita tolong. Buat pengiklanan, buat penyiaran, buat pemantauan, buat pemeriksaan, buat
convincing dengan anak-anak murid kita. Kita kena buat sebagai pasukan kerja. Nanti Allah akan bagi kita markah tinggi. Bila dapat aja hujung tahun, markah prestasi cemerlang dapat dekat kita yang betul-betul jujur. Sebab hanya Tuhan yang membuka hati pengetua kita untuk memberikan kita markah prestasi yang tinggi ataupun sebaliknya. Sebab pengetua kita, cikgu yang memberi kita lah penilaian PBPBP, penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan ataupun LNPT tu, yang bagi kita markah tinggi tu Allah. Kalau bagi orang bukan Islam, Tuhan dia yang bagi. Kita ni, kita tak sedar sebab kita ingat semua benda yang berlaku ni because of me. Hey brother, how can you success in your career? It is because of me. I am work hard. I am the great one. I am the special one. Hey, tak. Maybe next week you will die. And during you die, you said, I am the best one. I am the great one. No. Bila kita nak menjadi seorang guru yang tawaduk, yang baik, yang hebat, berminda kelas pertama, Nabi SAW kata, kita kena sentiasa ingat akan kematian kita. Bila kita sentiasa tawaduk, apa saja yang orang bagi kepada kita, orang kritik kita, orang sanjung kita, kita tak ada benda. Kita akan cakap, syukur Alhamdulillah Tuan, thank you doktor, thank you Datuk, sayang Datuk. Because of what? Kita sentiasa bersandar kepada Tuhan. Bila kita orang marah kita bersyukur, orang ingatkan kita bersyukur. Dia sama dengan apa yang Allah kata, la in syakartum la azidannakum. Bila kita bersyukur, Allah akan transform jati diri, keberkatan diri kita. Push your limit. Kita usaha bersungguh-sungguh sampai kita terasa penat. Sampai kita terasa Alhamdulillah, walaupun aku berjaya, aku bersyukur. Walaupun aku tak berjaya lagi, aku tetap bersyukur. Kerana sesungguhnya kata pendeta ialah kegagalan adalah kejayaan yang tertangguh. Kejayaan adalah step tangga pertama untuk naik ke tangga yang seterusnya lagi. Victory together. Ini tuntutan Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaklah kita bertolong-tolongan ke arah kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kita bertolong-tolongan ke arah kerosakan dan kemungkaran. Orang putih kata together everyone achieve more. Kita kena work as a team. Satu orang buat tak kuat, kesan dia. Dua orang buat tak kuat, kesan dia. Tiga orang buat kuat, kesan dia. Empat orang buat kuat, kesan dia. Lima orang buat kuat, kesan dia. Nampak tak? Kalau 5 orang tu maksudnya banyak lah. Kalau kita tolong budak-budak form 5 kita, semua orang cari soalan-soalan lattice 2B yang terbaik. Semua guru tu adalah orang bijak. Daripada cikgu counselling sampailah cikgu matematik, cikgu sains, fizik, geografi. Semua cikgu yang ada dekat sekolah SMK Juasih tu, semua tu bijak-bijak dan semua tu terbaik. Cuma satu saja cabaran kepada semua guru, yakni melihat murid SPM sebagai tanggungjawab kita bersama. Bila kita dapat result nanti, tuan-tuan dan puan-puan mengumumkan dapatan keputusan SPM SMK Juasih 2021, kebitaraan keputusan lulus SPM cemerlang 100%. Apa kita nak buat? Kita bersyukur, ya Allah, thank you Allah. Nampak tak? Boleh tak kita buat dalam tempoh sebulan lagi? Boleh. Formula dia apa? 2. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. 2 formula. Pertama, mantapkan doa-doa kita dengan Tuhan. Kedua, siapkan SST cepat. Soalan-soalan latihan kendiri murid. Pastikan minimum seorang ada 3 sampel bagi setiap subjek. 3 soalan. Itu doktor, kalau 10 macam mana? 10 unbelievable is very good, very good, very beautiful, very unbelievable, superb. It's not superficial words. It's a great words. If you have
one participant of student, they have 10 question refers to all the subject, is very good. Itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Kalau lebih daripada 10, subhanallah, masya Allah, memang bagus sangat kalau cikgu dapat bagi. Habis tu doktor, macam mana kita nak pastikan murid tu semua jawab? Itu kita kena pastikan guru-guru yang berkaitan bertanggungjawab dan mempunyai daya kreativiti untuk pastikan semua murid tu dapat attend dan buat latihan kendiri di rumah secara tanggungjawabkan diri mereka dan boleh bincang jawapannya di dalam bilik darjah nanti. Okey? Dan jangan semata-mata nak siapkan, nak habiskan silibus saja. Mestilah pastikan dapat buat kelas tuition. Kelas tuition try buat. Hujung minggu ke, Sabtu Ahad ke, try buat. Kita kena jadi pejuang. Ini yang berlaku di sekolah di Terengganu, di sekolah asrama penuh. Cikgu dia buat kelas tambahan tanpa mengira masa demi untuk masa depan anak-anak mereka. Dan cikgu akan berjaya insya-Allah. Dan kemudian ni adalah setiap anak-anak tu dia mestikan dirinya itu dia adalah di bawah akta, dia adalah kanak-kanak. Maka kanak-kanak ni tuan-tuan, dia mempunyai hak, iaitu dia kena dilindungi dari segi diskriminasi, dilindungi daripada sebarang perkara yang berbahaya. Mereka itu mempunyai hak untuk hidup dan mereka mempunyai kebebasan untuk mereka bersuara, memberi pandangan. Mereka ada kebajikan dari segi undang-undang. Mereka berhak untuk menikmati kehidupan. Mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berterusan. Mereka berhak untuk mendapatkan panduan pendidikan kerjaya di sekolah. Mereka mestilah mempunyai hak untuk bergaul dengan komuniti masyarakatnya. Mereka itu berhak untuk dilindungi dari segi ekonomi dan mereka itu mestilah terpimpin dan terlindung daripada menjadi mangsa eksploitasi. Ini semua adalah perkara-perkara yang semua guru-guru perlu, semua ibu bapa perlu tahu dan perlu rujuk ke dalam Google masing-masing, cari bagaimana terma ni dari segi huraian dia dengan lebih jelas demi untuk kebaikan anak-anak kita. Dan dalam suasana buka sekarang ni anak-anak sekalian, kita sentiasa berada di dalam keadaan yang sangat mencabar. Tapi di sebalik pandemik ni tuan-tuan, dilaporkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, cuaca udara kita semakin nampak bersih. Sungai-sungai dunia sekarang menampak menjadi lebih bersih. Dan banyak haiwan sekarang ni hidup dengan keadaan yang segar dan juga tenang. Sebabkan tidak terlalu ramai orang berburu dan mengotorkan industri-industri, tidak mengotorkan sungai-sungai yang terdapat di sekitar seluruh dunia yang ada sekarang. Yang ini saya dah sebutkan tadi dan ini adalah merupakan ingatan kepada semua anak-anak. Semua ibu bapa inginkan anak mereka untuk mempunyai sikap yang baik. Wala taqullahumma uff, jangan melawan ibu kita. Ali tolong ambilkan ayah slipper. Ayah ambil lah sendiri. Ayah kan orang tua. Tak baik cakap dengan ayah macam tu. Yang kedua, santun akhlak dia. Kuat semangat dia. Semangat ni kata seertinya adalah motivasi. Motivasi tu maksudnya motif dan aksi. Murid kita kena ada matlamat yang jelas supaya dia dapat beraksi sesuai dengan matlamat. Apabila murid-murid sekolah tidak diberi motivasi belajar dalam suasana PDPR, suasana pandemik. Kalau guru-guru kaunseling tak buat program motivasi learning how to learn dalam suasana persekitaran COVID-19, dalam suasana PKP hari itu, murid-murid kita ni dia memang tak ada semangat lah. Dia tidak ada motivasi lah sebab dia tidak ada panduan. Cikgu kaunseling kena buat program yang boleh transform efikasi dan juga motivasikan diri untuk belajar dalam suasana PKP ataupun suasana pandemik ni, suasana normal baru. Ya, cara dia senang saja. Ya, nanti saya tunjukkan. Yang keempat, mesti tahan cabaran. Innamas sabru ba'du minal iman. Kita kena sabar. Kita kena mempunyai ketabahan untuk menguasai persekitaran kita. Bukannya persekitaran menguasai kita. Sebab bila zaman PKP ni, anak-anak tak rasa tercabar bila tengok buaian padang tu
perseorangan aja padang tu tanpa sesiapa menyertainya. Anak-anak pun dah tak tahan nak sepak bola kan. So anak-anak akan pergilah main bola dalam suasana yang norma baru ni. Tapi tak bolehlah bertepuk bertampar, tak pakai disiplin penjarakan sosial. Tak bolehlah. Kita kena ada ilmu SOP, patuh penjarakan sosial. Pastikan kita sentiasa bersih, basuh tangan, basuh muka, basuh mulut, kumur-kumur, sentiasa ada wuduk. Pastikan diri kita bersih. Kerana bersih itu akan mencegah kuman daripada badan kita. Kemudian kita kena bertakwa. Bertakwa ni mestilah sentiasa takut pada Tuhan masing-masing. Ada kita Melayu, Cina, India, kita semua ada Tuhan. Ikut ajaran agama masing-masing. Kalau kita tidak bertakwa, kata Nabi SAW, kita akan jadi orang yang leisure. Kita tak akan jadi orang yang beretika. Kita tak akan rasa bertanggungjawab terhadap bos kita, ibu bapa kita, rakan sebaya kita, masyarakat kita. Dan ingatlah, kita ni nak pergi mana sebenarnya? Kita semua ni akan menuju kepada kehidupan yang selesa. Berlandaskan kepada apa yang kita usahakan. Apa yang kita usahakan kita akan dapat. Manjada wajada. Wa may yattaqillah. Siapa yang takut kepada Tuhan, dia buat kerja tawakal kepada Tuhan. Bila dia dah rajin-rajin buat kerja, dia betul berserah kepada Tuhan dia. Itu syarat dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu mahrajan. Tuhan akan beri kita rezeki min haisu, daripada sumber la yahtasib, yang kita tak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang kerja kuat tapi dengan syarat dia mesti berserah kepada Tuhan dia, maka Allah akan sempurnakan hajat dia. Okey, macam kejap lagi gang, atalah kita tahu kita akan kena marah dengan bos kita. Kita tak takut. Kita takut Tuhan je. Kalau bos kita marah kita kejap lagi, kita relax je. Bos kita, kenapa awak tak buat ni? Tak maaf bos. Sayang bos. Memang saya yang lupa bos. Maafkan saya ya bos. Sayang bos. Bos pun tak marah kita. Sebab kita kata minta maaf, lepas tu kata kita sayang dia pula. Apa bila masalah berlaku? Bos marah kita senyap je. Kita pandang pula shilling. Nak tunjuk kita something konon. Ataupun kita pandang berpusing-pusing. Macam seolah-olah macam dah pening. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita kena marah, kita cakap apa? Tak maaf bos, sayang bos. Memang saya terlupa bos. Sayang bos. Macam tu kita pujuk pula bos. Bos pun seronok. Yang jadi jangan buat Bagus. Macam tu. The power of communication tu kena ada. Semua tu di luar dan upaya kita. Namun seseorang itu menjadi tercela kerana buruk lisannya dan rendah akhlaknya. Bila kita kerja kuat-kuat, kita tak sandar kepada Tuhan. Aku berserah padamu ya Tuhan. Moga Allah memberkati usahaku ini ya Allah. Amin. Kita tak sebut macam tu. Kita belajar rajin-rajin because of me. Sebabkan diri sendiri, habis. Sepatutnya selepas kita buat SST minggu depan, kita kena mulakan dengan doa. Kita tutup majlis SST kita, Smart Study Team kita dengan doa. Barulah kita akan dapat dipenuhi hajat kita oleh Tuhan. So all the things is SPM. The SPM is step by step. The first step is SPM. Second step is diploma or degree. But for me, I advise all of you students have to make sure after SPM you fulfill the application form untuk further study, dapatkan degree terus. Harapan pakcik degree terus. Lepas SPM. Pakcik ada banyak beberapa orang anak saudara habis je SPM, dia terus ambil degree. So cepat pandai, cepat kuat, cepat sihat, cepat matang, dan nanti dapat degree, convocation, terus jadi usahawan, nak berniaga ke. Ada yang nak jadi cikgu, nak jadi cikgu ke. Ada yang nak jadi polis, nak jadi polis ke. Ada yang jadi apa-apa pun, jadilah. Yang penting ilmu tu amalkan. Amalkan baik-baik, jangan lupa doakan untuk semua guru-guru. Doakan untuk Cikgu Murad, Cikgu Azura, Cikgu Lokman, Cikgu Zuhelmi. Semua guru kena doakan. Dan khusus kita doakan kepada pengurusi PIBG kita dan kawan-kawan dia di dalam PIBG kita. Dan semua warga sekolah kita dan juga ibu bapa kita di sekolah kita SMK Juasih. Amin. Nanti kalau kita gagal, jangan salahkan orang lain. Ingat tak? Pakcik saya cakap tadi, kegagalan adalah kejayaan yang tertangguh. Bila kita berjaya,
syukur, sujud syukur. Cakap kepada Tuhan, wahai Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, terima kasih Allah. Terima kasih Allah kerana Allah telah memperkenankan dan anak-anak semua akan terasa nikmatnya dapat kejayaan natijah daripada taat kepada perintah Tuhan, taat kepada perintah ibu bapa, taat kepada ibu guru-guru dan setia kepada rakan-rakan sebaya untuk sama-sama berkorban melaksanakan SST, Smart Study Team, untuk jawab latih tubi yang akan dibekalkan oleh semua guru-guru nanti yang akan diurus setia dan dipantau oleh penolong kanan pentadbiran kita, insya-Allah. Okey. Lepas SPM, saya dah sebut tadi, pakcik dah sebut tadi, mesti further study terus kalau boleh dapat ijazah. Dan PDPR tu cabaran yang paling best pada saya adalah offsite. Kalau adalah di kalangan guru-guru yang baik hati untuk turun ke padang, bincang dengan penduduk setempat, buka dewan dan sebagainya untuk belajar tu, cikgu laksanakanlah. Kerana dengan harapan cikgu akan dapat melihat anak-anak yang tertentu tu dapat belajar secara tersusun dan juga dipantau oleh pegawai daerah dan juga majlis-majlis guru yang berkaitan. Tu Cikgu Ibrahim tadi ada macam nak tanya ke? Silakan. Dia angkat tangan tadi. Oh ya, makin ramai pula ni, 99 orang. Ini menunjukkan yang program kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, aspirasi murid ni saya dah bagi tahu tadi sampai ke kemahiran Dewi Bahasa. Cabaran kita yang kelima, anak-anak sekalian, guru-guru sekalian, ibu bapa sekalian, ialah etika. Etika ni tolong catat, maksudnya dia adalah panduan tingkah laku. Ada 5 perkara. Yang pertama, niat yang betul. Ingat, niat kita jadi cikgu adalah untuk membantu diri kita dan orang lain. Tolong catat. Kita jadi cikgu, bantu diri kita dapat pahala. Tidak ada kerja yang lebih hebat, mulia daripada guru. Guru ni doktor ke, peguam ke, hakim ke, raja ke, jururawat ke, semua bermula dengan sentuhan jiwa, nurani, fikiran, pimpinan guru-guru di sekolah yang biasa. Baik guru di universiti sampailah guru di sekolah tadika. Bersyukur kita, doakan untuk semua guru kita. Sebab tu dalam pemerhatian saya, anak cikgu di seluruh Malaysia yang saya jumpa, semuanya insya-Allah diorang ni orang yang baik-baik, anak-anak cikgu. Akhirnya anak-anak cikgu kebanyakan dia jadi orang yang baik-baik. Orang yang dapat berbakti kepada masyarakatnya. Banyak cikgu yang saya jumpa, anak diorang ni maju di dalam akademik. Sebab berkat daripada ibu bapanya, guru-guru yang bertanggungjawab dan jujur. Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, berdisiplin. Tolong tulis. Yang ketiga, perlakuan yang baik. Yang keempat, penggerak ke arah kebaikan. Dan yang kelima, mengotakan apa yang dikata. Kita kena cakap serupa bikin. Dan yang kerohanian tu pula, tuan-tuan, ia adalah kita punya qalbu kita. Rohani ni adalah kita punya semangat spiritual kita. Kita punya rohani ni maksudnya nilai jiwa, akal nurani beragama kita. Maknanya kita ni disebut oleh Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, iza salahat salaha jasada kulluhu, iza fasadat fasada jasada kulluhu, fahiya qalbun. Bahawasanya di dalam tubuh badan manusia ada seketul darah, jika ia baik, baik seluruh tubuh badan, jika ia buruk, buruk seluruh tubuh badan, maka ianya adalah qalbu kita. Qalbu ni maknanya jantung jiwa nurani manusia. Jantung tu sebenarnya fungsi dia hebat. Dia hidup, dia ada roh, dia ada kunci roh nurani, jiwa nurani manusia berada di situ. Sebab tu makanan roh adalah fazakir ala bizikrillahi tasma'innul qulub, kata Allah SWT dalam Quran. Kalau kita nak mempunyai spirit atau semangat jiwa nurani yang bersifat tauhidik, yang sifat sentiasa takut kepada Tuhan, maka kita kena banyakkan beribadat, yakni zikir kepada Allah. Zikir tu melalui solat kita, melalui mengaji kita. Apa saja kita mukadimahkan amalan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Apa saja yang manusia buat,
dia ingat Tuhannya, dia buat sesuatu, dia niat untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, maka itu yang disebut sebagai kerohanian. Program-program kerohanian adalah tadarus Quran, membaca Al-Quran dan tafsirnya, bersolat beramai-ramai, berzikir beramai-ramai, itu adalah kerohanian. Dan yang keenam adalah sejauh mana kita, guru-guru dan ibu bapa, dapat menjadi role model untuk membina semangat dan jati diri bersifat patriotik dalam kalangan anak-anak kita. Anak-anak tu generasi muda. Generasi muda tu syubbanul yaumi rihanul ghadi. Generasi muda hari ini akan menjadi pemimpin pada masa depan. Jadi kita kena biasakan dengan kata-kata kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Selalulah menyanyi bersama-sama dengan anak-anak, dengan murid-murid kita, lagu-lagu patriotik. Demi negara yang tercinta, kucurahkan dengan penuh setia. Demi raja. Kita nyanyi dengan semangat, bersungguh-sungguh dengan niat untuk menanamkan rasa patriotik di dalam akal budi nurani kita. InsyaAllah anak-anak kita pun akan mencontohi kita untuk menjadi seorang rakyat yang setia dan rela berkorban demi agama bangsa dan negara dia. Nanti bila kita saatnya kita dapat peperiksaan nanti, kita kena awal daripada sekarang. Untuk kita menguasai proses peperiksaan, kita kena mula daripada sekarang. Buat SST. Jadual kena ikut dan banyakkan search, question, read, rewrite, recite. Okey, yang saya sebutkan tadi. Dan sanggup mengawal diri sendiri. Bukannya persekitaran menguasai diri kita. Dan banyakkan soalan tambahan dan latih to be. Dia disebut oleh jumhur ulama psikologi dunia sebagai stimulus, reinforcement, reward. Kita kena rangsang diri kita, mengukuhkan diri kita dan menghargai diri kita. Dan kita kena ada sediaan fizikal dan mental untuk belajar dari masa-masa ke semasa. Pastikan minuman yang cukup, rehat yang cukup. Mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan doa. Sebab doa ni astajib lakum. Tuhan kata, kalau kamu buat sesuatu dengan doa, aku akan selamatkan kamu. Aku akan makbulkan doa kamu. Solat tu kita kena jadi disiplin. Kita kena tunggu solat, kita tunjukkan kepada Tuhan. Bukan kita tunjukkan kepada ibu bapa dan cikgu kita. Niat tu baik-baik. Bagi tahu dengan murid-murid, buat sesuatu kerana Tuhan. Bukan kerana ibu bapa dan guru-guru. Kalau kita buat sesuatu kerana Tuhan, insya-Allah apa yang Nabi kata, kalau kamu buat sesuatu kerana dunia dan akhirat tinggalkan engkau. Tapi kalau engkau buat sesuatu, belajar, mengajar, bekerja kerana akhirat, dunia dan akhirat akan kejar engkau. Maksudnya, kalau kita buat sesuatu mulakan dengan doa, tutup dengan alhamdulillah, Tuhan akan bagi kamu kejayaan duniawi dan kejayaan di akhirat nanti. Nampak tak? Cikgu Akmal dengar tak apa saya cakap? Cikgu Luqman dengar Boleh dengar dengan jelas. Saya, sahabat saya yang memantau saya ni, yang paling dekat Cikgu Luqman lah Yang lain saya tak kenal Yang ke-9, taat. Jangan main-main, dah jadi cikgu. Jangan lupa bagi duit kepada ibu bapa sebulan sekali. Call ibu bapa. Mana yang dapat ibu bapa yang soleh, bersyukur banyak-banyak. Siapa dapat ibu bapa yang keras, daripada kecil ada kenangan-kenangan kena bully dengan mak bapak tu, maafkan dia. Jangan dendam, itu nasib masing-masing. Mana cikgu-cikgu yang datang sekolah kerana dia yatim piatu, sabar. Jangan lupa doakan mak bapak. Mana guru-guru yang dia punya mak bapak bercerai semenjak kecil pun, kena sabar. Doakan mak bapak. Yang kaya mak bapak kamu, faham Yang miskin mak bapak kamu. Kamu fakir, miskin, hina, dina until 24 years old. Ingat pesanan saya. Buat catatan. Yang kaya mak bapak kita. Yang miskin mak bapak kita. Kita siapa? Kita fakir, miskin, hina, dina until 24 years old. Before 24 years old, we are nobody. Kalau ada di kalangan kita, mak bapak kaya, murid-murid jangan minta-minta dengan mak bapak. Kita tenang aja. Hari raya bapak tanya, Ali nak berapa bajet tahun ni nak?
hari raya, oh tak ada apa-apa ayah. Apa yang ada pun dah cukup. Ali okey. Ayah jangan membazir untuk Ali. Ali apa yang ayah dah bagi semua ni dah lebih daripada cukup ya. Takkan tak nak beli baju baru ke apa? Alah tak apa. Kalau ayah nak bagi, Ali ambil. Tapi kalau untuk makluman ayah, apa yang Ali dapat ni dah terlampau best dah. Lepas tu ayah pun, bagus Ali. Ayah pun masuk dalam bilik, dia senyum seorang-seorang sambil menangis. Angkat tangan menadah pada Tuhan, dia kata apa tahu? Ya Allah, thank you very much kau bagi aku anak yang terlampau baik. Nampak tak? Itu anak yang baik. Tapi kalau bapa yang terlampau pemurah, lain. Dia tak ada tanya kita nak berapa bajet. Dia terus bagi kita. Lepas tu kita dapatlah hari raya. Ali, nah bagi. Ayah bagi 1,000 untuk modal beli baju raya baru. Ali yang dah berguru dengan Ustaz Lokman dengan Ustaz Zohelmi. Ustaz Zohelmi dah bagi tahu ayat-ayat perasa macam saya bagi tadi. Apa Ali cakap? Ayah, 1,000 ni banyak sangat. Ya. Ayah ambil lah balik. Tak apa lah. Ali dah ada lah duit ni. Banyak sangat ni. Duit belanja yang ayah bagi setiap hari tu Ali dah simpan dah ada 400 dah. Dah terlebih dah. Ayah ambil lah. Simpan untuk ayah. Ayah pun kata, weh baiknya Ali ni. Ya Allah. Siapa yang ajar jadi baik ni? Ayah jangan bagi tu orang lain. Ada seorang ustaz tu dia baik kat sekolah. Dia banyak dibimbing Ali jadi anak yang soleh. Siapa nama dia? Ustaz Zulhelmi. Masa tu juga ayah Ali tu call Ustaz Zulhelmi jumpa dia. Terus bagi duit 1,000 tu dekat Cikgu Zulhelmi. Ustaz Zul ambil ni duit ni untuk Ustaz Zul guna untuk beli alat-alatan ABM, alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar cikgu dekat sekolah. Nampak tak? Harta pahala tu bertebaran sampai ke sekolah. Siapa yang mulakan kebaikan tu? Ali, anak yang soleh. Macam tu cara dia. Jadi jangan main-main dengan mak bapak. Kita kena taat kepada ibu bapa. Kerana ibu bapa dan guru ni adalah kunci ibrah, hidayah, tasdidullah dan ta'jidullah. Kunci kepada hidayah, pimpinan, sokongan dan bantuan daripada Tuhan Rabbul Jalali wal Ikram. Belajar secara berkumpulan nombor 10 tu. Teamwork. Saya dah sebut tadi, catat dan boleh hafal. Okey, lepas tu kita mulakan dengan kita yang saya dah sebutkan tadi. Kita dalam abad ke-21, kita kena ada penjadualan hidup yang penuh dengan kesesuaian dengan keperluan diri murid-murid sendiri. Jangan jadual dibuat oleh mak bapak. Jadual bukannya mak bapak yang buat. Jadual mesti dibuat oleh murid sendiri. Bukan dibuat oleh guru. Jadi siapa yang pakar mengajar jadual belajar? Yang pakar mengajar jadual belajar adalah guru kaunseling. Cuba tanya guru kaunseling. Tapi guru kaunseling kalau dia mengajar, last sekali murid yang buat sendiri. Mengikut kepada keperluan murid. Ya. Jangan lupa doa supaya tidak lupa. Jangan makan benda-benda masam. Jangan tengok benda-benda tak elok, benda-benda lucah. Jangan isap rokok. Jangan isap vape. Isap rokok, isap vape, tengok benda tak elok ataupun mencuri ataupun mengadu domba, memfitnah, mengumpat, dia akan menyebabkan kita punya saraf limbik dan neokortek kita lemah, ya. Jadi kita tak begitu perform di dalam kita punya hafazan nanti. Pertama, nak jadi orang yang bersemangat, mesti ada cita-cita. Yang kedua, barulah ada semangat. Kemudian, semangat berkobar tak cukup. Kena bertindak, kena kerja kuat. Kemudian, terimalah kegagalan dengan hati terbuka. Ingat, kalau kita gagal dalam beberapa waktu, dia adalah kejayaan yang tertangguh. Dan kalau kita berjaya, maksudnya peluang untuk kita meningkat lagi kejayaan. Hati kena kental, tabah. Makanan ketabahan adalah kita kena jangan cepat putus asa. Kegagalan adalah kejayaan yang tertangguh. Kejayaan adalah tingkat untuk kita naik setingkat kejayaan lagi. Ingatlah, Nabi SAW telah berpesan kepada kita melalui hadis Nabi SAW untuk menjadi murid yang dikasihi, dekat dengan Allah. Ibu bapa kena hafal ni dan kena pesan kepada anak masing-masing. Ada 7 ciri budak-budak muda yang hebat. Ciri yang pertama, budak yang hebat, anak yang hebat, murid yang hebat adalah dia adil. Adil ni maknanya dia ada cita-cita dan dia kerja kuat untuk capai cita-cita dia.
Kemudian dia suka kemaskan surau atau masjid Allah, rumah Allah di muka bumi ni. Dia suka bersihkan bilik-bilik solat, tempat-tempat ibadat dia suka bersihkan. Dan yang ketiga, dia suka kawan, niat dia berkawan, asyik-asyik sebut kerana Allah, kerana Allah. Dia akan selalu sebut insya-Allah, insya-Allah, jika diizinkan Allah. Dia akan bercakap, saya suka kawan dengan awak kerana pada saya awaklah yang diberikan oleh Allah kepada saya, sahabat yang boleh memberikan saya ketenangan, semangat. Dan awak adalah sahabat saya dunia akhirat. Nampak tak ayat dia macam tu? Yang keempat, dia ni hati dia, kalau budak kecil ni, budak-budak muda yang baik ni, hati dia sentiasa ingat nak berada di dalam surau aja ataupun masjid. Ya. Ni macam Cikgu Luqman masa muda-muda. Ciri perangai dia macam tu lah. Asyik ingat dekat masjid dia. Lepas tu lah dia tu orang soleh tu, nampak tak? Dengan suara dia pun kita dah terasa macam ahli syurga dah. Nombor 5, dia menolak maksiat. Masa dia sekolah ni, masa dia muda-muda ni, sampai dia dah dewasa besok, dia memang tak nak buat maksiat. Kalau kawan dia bagi vape, bagi isap vape ni, inilah sedap vape ni, ada perasa best ni, perasa apple, strawberry, ada perasa durian, kau isap. Kau ni perasa durian isap ni. Oh, minta maaf, benda-benda yang isap-isap berasap ni semua ni Nabi tak suka, Nabi larang. Benda ni akan menjadi santapan kepada korin yang ada dalam jantung kita. Dia tolak dengan baik, Allah marah. Macam tu. Suka menolong. Dia tengok cikgu dia keluar kereta tu huyung hayang, dia datang, cikgu, mai saya angkatkan beg. Kalau kat rumah dia tengok mak dia tengah masak, dia akan datang, mama, boleh saya tolong mama masak? Mak dia marah dia, jangan tolong, kau lambat. Okey mama. Dia berdiri sebelah mak dia. Apa pasal kau berdiri ke situ? Nak tunggu mama bagi arahan lah, nak bersihkan apa-apa. Okey bagus, bersihkan tu. Dia buat kerja, suka menolong. Lepas tu budak yang baik tau, murid yang baik ni kata Nabi, perangai dia, dia duduk seorang-seorang dalam bilik, dia menangis. Dia menangis sebab apa, tuan-tuan? Dia menangis sebab dia bersyukur. Sebab Tuhan bagi dia mata yang sempurna, badan yang sempurna. Dia menangis, dia bersyukur. Thank you Allah, terima kasih Allah. Nampak tak? Best kan kalau kita dapat anak murid yang baik macam ni? Ilmu tu tuan-tuan didapati dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berfikir. Kemaslahatan, kesulitan akan bertambah-tambah jika kita kira-kira, kita hitung banyaknya. Sebaliknya akan lenyap dan hilang jika tidak dipedulikan. So masalah ni jangan disebut-sebut, jangan diingat-ingat. Sebab itu perkara biasa. Sebab kata pepatah Melayu, orang Jawa mencari benang di atas bukit. Orang tak suka jangan dikenang-kenang kerana lama-lama dia boleh menjadi penyakit. Okey? Dia boleh jadi penyakit. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, peranan ibu bapa tu sangat hebat. Dia mengawasi anak-anak dia daripada daripada bebas bergaul, bebas dia elakkan. Dia ambil tahu siapa kawan anak-anak dia. Dan yang kedua, ibu bapa ni yang bagus ni, dia suka bagi semangat. Dan dia beri harapan bahawa anak dia ni akan jadi orang hebat pada masa depan di peringkat dunia, global dan lokal. Tengok macam mana Nicole and David, macam mana Azizul Hasni, Datuk Azizul Hasni berjaya dalam kejayaan mereka. Semua mak bapak dia cakap dengan anak dia, ayah percaya kau jadi orang yang hebat. Ayah percaya kau akan jadi terbaik di dunia. Betul-betul anak dia jadi terbaik di dunia. Jangan kita cakap dengan anak kita tak boleh berjaya. Nanti anak kita sedih. Yang ketiga, doakan tanpa bertepi. Doa sentiasa pada anak agar dia menjadi pemimpin pada masa depan yang hebat dalam bidang yang dia minat. Berkat hidup dia dunia akhirat. Yang keempat, pastikan anak-anak sentiasa taat perintah Tuhan. Bila dia taat perintah Tuhan, insya-Allah dunia perkara yang lain pun dia akan menjadi perform dari segi nilai kesucian konsultasi dia, komunikasi dia. Yang kelima, beri harapan kepada ibu bapa terhadap anak, nyatakan harapan kita. Doa-doa kita, sebut selalu kepada dia. Depan dia kita sebut bahawa ayah percaya anak ayah ni memang orang yang hebat yang akan menjadi ilmuwan dan jutawan yang pemurah, dapat berbakti kepada seluruh manusia. Jangan cakap seluruh orang kita je, seluruh manusia di bumi ni. Barulah kita dapat menjadi seperti pencipta-pencipta kapal terbang, penemu-penemu kapal terbang, kereta, buku-buku yang agung, karya-karya yang agung seperti mana sumbangan daripada Allahyarham P. Ramlee dan juga Allahyarham Pendeta Zabah. Sumbangan ibu bapa tu banyak dan kita semua ibu bapa ingatkan anak, jangan belajar depan TV sebab
Kita tak boleh bersifat multitasking dalam belajar. Dalam belajar kita kena fokus. Sambil mendengar radio, tak boleh. Ya. Sambil menghadap jalan raya, tak boleh. Sambil meniarak atau melentang, tak boleh. Lama-lama terus lelap. Tak boleh 4 perkara ni. Ini pantang belajar. Belajar, duduk di kursi dan meja yang betul. Menghadap tempat yang hijau dan tenang seperti taman-taman, pokok-pokok yang ada kat rumah kita. Seperti perkara-perkara yang berwarna hijau, biru muda. Hijau dia akan cepat merangsang saraf neokortek kita untuk mencerap ilmu. 3, jauh daripada gangguan TV dan radio. 4, sediakan peralatan yang sempurna. 5, guna teknik search, cari buku, cari guru, cari tempat yang sesuai. Question, mesti sentiasa tanya diri sendiri semasa buat latih tubi tu. Dan 3 R, kena read banyak-banyak, reading again and again, reading. Lepas tu rewriting, baca, tulis banyak kali. Dan recite, bayangkan apa yang kita telah hafal tu kita baca balik. Kita dah hafal, baca balik. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Afaman kana mu'minan, hafal sentiasa dan cuba recall balik, recite balik. Dari masa semasa again and again, buat latih-latih banyak kali. Tolong catat apa yang saya cakap ni tuan-tuan, anak-anak sekalian. Formula motivasikan diri yang paling hebat, tolong catat formula dia SSR. Stimulus, SRR. S maksudnya stimulus, rangsang diri kita. Kita sendiri kena ingatkan diri kita, aku boleh. Aku boleh. Lepas tu R, reinforcement. Reinforcement maksudnya kukuhkan budaya tu. Bangun malam-malam baca buku. Qiyamul Lail, baca buku. Baca buku Qiyamul Lail. Setiap malam pukul 3 bangkit malam, buka buku, baca. Bersihkan diri, solat dulu, lepas tu baca. Solat sunat dulu, lepas tu baca. Baca buku, training. Itu yang dikatakan sebagai read, rewrite dan recite. Recite ni kita kena bayangkan balik. Kita kena recall balik. Kita kena baca balik. Secara tanpa buku, kita cuba ingatkan apa yang kita dah baca dan fahamkan. Yang keenam, pilih masa yang sesuai. Bila masa yang sesuai anak-anak kalau ikut Nabi SAW? Pada sepertiga malam. Bagus untuk kita baca, belajar. Lepas tu pagi. Ya, kalau petang, kalau nak baca antara 2.30 hingga 4.30 tu, buat latihan matematik ataupun latihan mengarang. Yang ketujuh, belajar dalam kumpulan is very best, very good. Ya. Dan ini semua tuan-tuan saya dah sebut tadi, ini best ilmu ni ya. Tazakkur, zikir, tafakkur, fikir, wa tasrifir, ya wazabi wal manzari la ayati liqaumi yaqilun. Ya, tafakkur, fikirkan tentang kebesaran Tuhan. Apa nak jadi kita pada masa depan? Fikirkan, visual, nak jadi apa? Tafahum, fahamkan hakikat kehidupan ni. Fahamkan macam mana nak masuk universiti. Fahamkan macam mana learning how to learn. Fahamkan murid macam mana nak masuk PDPR. Fahamkan murid macam mana nak guna SST di dalam perpeksaan latihan sebelum dapat straight A di dalam SPM. Tadabbur. Jangan kita merancang saja. Kita kena buat. Mulakan daripada sekarang. Dan jangan takut kepada kegagalan. Kegagalan adalah kejayaan yang tertangguh. Bila kita zikir, Allah bagi kita hadiah hidayah Allah. Jika kita fikir, Allah akan bagi kita hadiah pimpinannya. Jika kita memahamkan segala perkara yang kita belajar, maka Allah akan bagi kita sokongan untuk kita cepat pandai. Tasdid nama dia. Dan bila kita dah tadabbur, kita dah training, make perfect, training, Allah akan bantu anak-anak. Ta'jidullah, bantuan. Masa dalam Dewan Peksaan nanti suddenly appear in our mind, in your mind. Dia akan keluar sebagai ilmu. Okay. Cikgu dah pesan dah dalam Dewan Peperiksaan. Nanti ingat, pastikan anak-anak tenang. Udu'u ni astajib lakum. Doa, tenang. Baca dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi satu lagi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Baca contoh kalau kita bukan Islam, kita tenangkan, kita relax, kita buat relaksasi di dalam minda kita. Kita bayangkan wajah ibu bapa kita, bayangkan wajah datuk nenek kita, bayangkan wajah guru-guru kita masa kita nak menghadapi peperiksaan sebelum ketua pengawas peperiksaan suruh kita buka soalan tu sebelum kita mula. Ingat pesan cikgu, bila jawab soalan peperiksaan tu, buat mana yang kita dah faham, kita memang betul-betul faham, kita cari soalan-soalan yang kita boleh settlekan dulu. Yang kedua, cikgu pesan ingat kembali formula-formula penting. Jangan buat jawapan tanpa berlandaskan apa yang cikgu dah bagi tahu dan apa yang kamu dah baca buku teks tu. Semua soalan tu ada di dalam, jawapannya ada seperti mana yang dalam kita punya latihan dalam buku teks kita. Ingat cikgu pesan, abaikan soalan yang susah, cari yang boleh dijawab di halaman sebelah. Tapi kembali balik tempat yang susah tu, sebab yang kita nak sekarang adalah kita dapat markah yang bagus dan kita elakkan daripada pembaziran berfokus kepada benda yang terlalu susah tu. Kerana bila kita jawab soalan yang senang dulu, otak kita dah kreatif dah untuk bergerak untuk menyelesaikan masalah. Bila otak kita dah laju, tajam, kita kembali kepada soalan yang susah tadi, kita terus akan dapat ilham dan intuisi daripada Tuhan untuk menjawab soalan yang kononnya susah tadi. Ingat pesan cikgu, jika tiada jawapan yang boleh diselesaikan, barulah kembali ke halaman pertama. Cikgu pesan kalau tak boleh juga lantak korang lah sebab cikgu dah pesan dah. Ini semua kelakar daripada kartunis ni, maknanya tawakal lah pada Tuhan Pesanan daripada saya kepada semua murid-murid. Ingat, zaman anak-anak adalah zaman teknologi, akan menjadikan anak-anak cepat kaya, cepat pandai. Sebab zaman sekarang maklumat semua di dalam Google, semua di dalam internet. Semua buku-buku yang hebat percuma di dalam internet. Type saja tolong catat sekarang ni, PDF drive. Type PDF drive, keluar laman web tu, search buku yang anak-anak nak. Dia akan bagi percuma dengan anak-anak dalam bentuk PDF. Semua sekarang ni ilmu, buku-buku PDF semua dah diberikan kepada para sarjana dunia dengan percuma. Sebab masing-masing nak dapat pahala. Dan ingatlah bahawa dalam norma baru pada minggu depan, anak-anak tingkatan 5 bila masuk sekolah tu jangan lupa baca bismillah, tenang. Jangan sombong, jangan nak tunjuk-tunjuk yang kita ni hebat. Kita tak hebat, yang hebat ialah Allah saja. Kita hamba, kita pergi, masuk saja pagar sekolah, ingat niat kita untuk membantu diri kita dan orang lain. Jangan menjadikan orang lain melihat kita asbab untuk mereka jadi nakal dan menjadikan diri mereka liar. Kerana ketokohan kita sebagai seorang yang kononnya liar. Tidak boleh. Semua kita untuk selamat dunia dan akhirat, kita kena menokohkan diri kita untuk menjadi orang yang selamat di dalam kubur semenjak hari pertama di dalam kubur nanti.